Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf ni daripada kata Arab sebenarnya, iaitu waqaf. Jadi wakaf boleh dikatakan makna berhenti. Pasal tu kita dapat di dalam pengajian Al-Quran, kalau kita baca ayat Quran tu dikatakan wakaf di sini. Jadi maknanya kena berhenti situ. Jadi dalam konteks berinfak ini, membelanjakan harta ini ialah kita tidak dapat menggunakan harta kita, dan harta ini kita sumbangkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerima wakaf itu, kita kalau kita berwakafkan harta kita itu secara umum, kita juga dapat menggunakan manfaat wakaf itu. Dan bukanlah boleh disebutkan kalau saya wakaf harta saya itu, saya tak boleh guna langsung. Katakan saya buat masjid, saya bina masjid, takkanlah saya tak pergi sembahyang masjid itu. Kalau saya saya wakafkan harta yang tertentu untuk kegunaan saya, memang tak boleh lah. Tapi kalau kita bagi secara umum, tapi kita juga menggunakan, insya-Allah boleh. Jadi syarat-syarat wakaf ni saya nak rujuk kepada rukun wakaf lah. Jadi maknanya harta dia ada 4 perkara, 4 rukun wakaf tu. Asas wakaf tu ya. Yang pertama wakif, iaitu orang yang mewakafkan. Mesti ada orang ataupun organisasi ya. Yang kedua mauquf, barang yang kita nak wakafkan. Barang yang nak wakafkan itu mengikut mazhab kita Syafi'i ini, barang itu hendaklah barang kekal ataupun barang yang tahan lama. Wakaf ni juga dengan kita sebut biasa sedekahun jariyatun, sedekah yang berterusan. Kalau sedekah untuk one off je, tak jadi wakaf lah. Yang ketiganya ialah mauquf alaih, dalam bahasa Arab sebut, iaitu penerima wakaf itu siapa. Jadi yang orang ramai keliru di Malaysia ni, disebut penerima wakaf ni orang miskin. Dia sebenarnya tidak begitu. Penerima wakaf ni boleh sesiapa saja mengikut ikrar apa yang diwakafkan oleh orang tu, kehendak wakaf itu. Jadi itu disebut mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Yang keempatnya, yang terakhir ialah sirah, lafaz wakaf dia itu. Jadi yang ini wakaf ni, mauquf alaih itu tidak boleh diubah-ubah. Pada dasarnya macam Al-Quran dan hadis lah. Jadi maknanya kalau dia kata dia wakafkan harta saya wakafkan harta saya ni untuk buat masjid, jadi tak boleh buat benda lain. Jadi dia ada tertakluk dengan banyak syarat lah. Yang pertama, katakan orang yang hendak berwakafkan itu mesti, yang kita sebut dalam enakmen kita pun yang seragam di Malaysia ni, maknanya mesti umur lebih daripada 18 tahun. Maknanya dengan lain bahasanya, kitab fiqh sebut orang yang hendak berwakafkan itu hendaklah berakal, akil balik, bukan seorang muflis, bukan seorang hamba dan sebagainya. Kita ada enakmen wakaf sendiri. Kalau dulu dalam pentadbiran hukum syarak di Malaysia, dia ada 1-2 section dia. Dia sebut harta wakaf itu dulu adalah menjadi pemegang amanah tunggal kepada harta wakaf itu ialah Majlis Hukum Islam negeri-negeri di Malaysia. Katakan kalau harta saya ada di Selangor jadi pemegang amanah. Kalau harta saya di Terengganu, Majlis Hukum Islam Terengganu. Dan begitu seterusnya kepada di negara kita Malaysia ni. Dan disebut harta wakaf ni bukan hak Majlis Hukum Islam, dia jadi pemegang amanah saja. Dia maknanya hak Allah, terserah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat umum yang Allah sebut, walillahi mulkus samawati wal ard, hak Allah belaka apa yang ada di bumi dan ada yang di langit. Yang kita ni sebagai pemegang amanah saja, bukan hak mutlak kita. Manfaat wakaf yang sebenarnya untuk mempertingkatkan ekonomi, taraf sosioekonomi kepada orang Islam. Yang keduanya, wakaf dengan zakat ni dia bergerak seiring. Kalau kita nampak, kita sebutkan wakaf saja tak jalan. Kalau zakat saja jalan, tidak sempurna. Pasalkan zakat ibadat harta orang Islam menjadi rukun Islam kita kan. Ya, jadi yang paling asas dan dasar nak memperlekapkan sistem ekonomi itu kena ada sistem wakaf.
sistem bersedekah. Dan itu kita rahmat Islam ni, kita katakan dalam kita mencari harta, kita boleh beribadat melalui harta. Dan yang kedua pula, kita nak tambahkan lagi manfaat dia, kita berinfak atau berwakaf untuk memperlengkapkan yang asasi zakat tadi, dan mempunyai sasaran-sasaran yang berbeza. Kita nak highlightkan wakaf ni berkaitan dengan wakaf pendidikan, wakaf korporat, wakaf kesihatan dan perubatan, yang mana keperluan yang sangat tinggi kepada masyarakat untuk menaikkan sistem sosioekonomi kepada orang-orang Islam kita. Dalam Islam ni dia ada dua, kalau kita baca kitab fiqh tu dia disebut dua perkara. Wakaf ni terbagi pada dua, satu wakaf khas, satu wakaf am. Wakaf am ni untuk kebajikan semua orang lah. Dan wakaf khas ni kita sebut ni wakaf masjid, tanah kubur, wakaf pendidikan dan pelajaran dan sebagainya. Jadi maknanya wakaf ni di Terengganu kita sebut macam wakaf tradisi lah. Kalau sebut wakaf, orang buat wakaf masjid, wakaf kubur, wakaf sekolah menengah agama. Tapi sekarang ni kita nak supaya orang lebih terbuka sikit, wakaf pendidikan. Kalau macam kita nak tubuh universiti ke, nak beri bantuan kepada pelajar-pelajar ke, kita nak supaya anak-anak kita ni anak-anak yang terdiri daripada orang yang berpelajaran baik. Pasal tu Islam kita turun pun nak menegakkan akidah dan syariat, akhlak. Ayat pertama diturunkan oleh Allah SWT, ayat Iqra. Kita fokuskan kepada keilmuan, pengkajian, pembelajaran. Kita nak highlightkan sangat yang perkara ini supaya masyarakat boleh menubuhkan sekolah-sekolahnya tersendiri. Kita maknanya kita nak beri secara menyeluruh wakaf pendidikan. Yang kedua, wakaf yang saya nak highlightkan sikit ya, supaya orang kita dapat hidup aman, damai sama dengan orang-orang yang mempunyai harta dan pendapatan yang tinggi, insya-Allah. Fatwa Kebangsaan dan fatwa Negeri Terengganu keluar mengatakan wang tunai boleh berwakaf. Pasal saya sebut tadi wakaf tadi kan. Wakaf ni air tak wakaf, telaga orang wakaf. Kalau dulu kan zaman lama tu wakaf telaga lah. Jadi dia sediakan itu. Jadi sekarang ni kita boleh buat secara online dan Terengganu telah lancarkan wakaf wang tunai dia. Wakaf tunai dia tahun bulan Disember 2007 dulu. Tapi orang ramai tidak banyak berwakaf. Dan sekarang ni kita nak boleh buat melalui potongan gaji bulanan ataupun boleh memberikan sumbangannya melalui online yang kita sediakan, dan melalui tabung-tabung yang kita letak di masjid ataupun di tempat-tempat yang strategi supaya orang boleh memberikan sumbangannya, dan daripada kewangan itu kita akan jalankan macam yang saya sebut tadi lah, sama ada wakaf pendidikan, wakaf perubatan dan kesihatan, ataupun saya nak highlightkan yang baru ni ialah wakaf korporat, supaya kewangan itu saya boleh menciptakan kewangan baru supaya aset itu akan boleh kita gunakan kepada sasaran-sasaran yang kita berikan tadi. Menjadi satu cabaran yang hebat kepada Majlis Ulama Islam se-Malaysia ini, kita nak tunjukkan bahawa transparansi yang kita sebenar-benar menjalankan amanah Allah untuk sampai ke matlamat yang dikehendaki sebenarnya. Jadi maknanya kita tak mahu habis separuh di tengah jalan. Jadi saya maklumkan kepada umum di Terengganu khususnya, saya kata wakaf wang tunai yang tuan-tuan sumbangkan itu, kita tak ambil satu sen pun untuk perkhidmatan. Jadi katakan dia wakaf RM1,000, kita akan gunakan wang itu untuk beli bangunan, untuk buat pembangunan, tukar kepada aset 1%, dan 40% saya akan wakafkan balik, 60% saja kita boleh belanjakan. Jadi maknanya kalau saya berwakaf hari ini RM1,000, bukan 2-3 tahun akan datang bukan harga RM1,000 lah. Kita akan besar lagi. Katakan saya beli bangunan, saya dapat RM5,000 sebulan pendapatan katakan. Jadi RM5,000 tu saya bagi pada 60 untuk belanja, untuk beri kepada sasaran yang kita kehendaki. Katakan nak beri pada badan ini, ataupun hospital dan sebagainya. Kemudian 40% kita akan beli bangunan baru pula. Jadi maknanya
aset wakaf dia masih besar. Pasal tu kita sangat mengharapkan masyarakat boleh berwakaf melalui ini, dan insya-Allah kita akan jalankan amanah ini. Saya bersuruh kepada masyarakat umum supaya memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Majlis Hukum Islam sebagai pemegang amanah untuk melaksanakan harta zakat, harta wakaf ini, dan insya-Allah harta wakaf itu akan kita kembangkan untuk menjadikan satu aset yang terbesar, dan insya-Allah dengan kekumpulan pendapatan yang tinggi itu kita akan dapat memberikan manfaat wakaf itu kepada masyarakat secara umumnya. Dan kita insya-Allah wakaf ni kita tidak fokuskan kepada fakir miskin sahaja. Kita boleh wakafkan kepada siapa saja. Saya nak minta supaya masyarakat kita hari ini menjadikan wakaf ini satu budaya. Berinfak fi sabilillah untuk mempertekadkan prestasi ekonomi, sosial ekonomi kepada umat Islam khususnya. Nak jadi kaya tu boleh keluar zakat kan. Kalau sekarang ni harta banyak-banyak pun, kalau saya tak ada lebih daripada 20,000 tak boleh keluar zakat lagi harta saya. Pasalkan dia berdasarkan 20 miskol emas kan. Yang tu wajib. Yang sunat ni kalau kita ada wang sikit, RM5 sebulan ke, RM10 sebulan ke, RM30 sebulan, itu adalah lebih baik dari kita memberikan daripada kita sedekah one off. Dapat pahala habis ya tu. Yang ni kalau kita mati pun masih ada lagi sumbangan kita yang berterusan insya-Allah.